apabila kita bekerja di pejabat, pakaian kita adalah sangat kemas. Tetapi apabila kita bekerja dari rumah, kebanyakannya atas je lah yang kemas kan. Kita pun ada nampak banyak perkongsian di media sosial, atas pakai coat, pakai tie dan sebagainya, tapi bawah pakai plekat, pakai shorts and so on. So ada beberapa kajian yang telah dilakukan dan mensarankan untuk kita menambah produktiviti dan sebagainya. Ada beberapa tips yang boleh kita lakukan dan untuk ibu-ibu yang bekerja daripada rumah dan juga untuk anak-anak yang menjalani pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Okay, so gambar-gambar ni semua saya ambil daripada surat khabar online. Jadi PDPR ni adalah sesuatu yang baru pada kita pada tahun lepas, iaitu ianya bermula dalam pertengahan tahun lepas. Tapi lama kelamaan ianya telah menjadi norma baharu. Okay, cumanya cabaran yang dialami oleh ibu bapa tu mungkin tidak sama. So kalau ibu bapa yang mempunyai anak mungkin seorang atau dua mungkin lebih mudah untuk mengawal aktiviti PDPR di rumah, tetapi ibu bapa yang mempunyai anak lebih ramai mungkin lebih sukar kerana mungkin gadget yang diperlukan tidak cukup, mungkin internet connectivity tidak kuat dan sebagainya. Jadi macam kalau kita nampak di kawasan pendalaman dan juga di kawasan bandar, perbezaan tu juga amat ketara. Sebab macam tu kisah yang pelajar universiti nak ambil exam, dia sampai duduk di atas pokok dan sebagainya, itu menunjukkan yang walaupun dalam waktu-waktu yang sukar, ada sebahagian pelajar ni yang memang masih bersungguh-sungguh untuk meneruskan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okay. Slide saya yang seterusnya adalah satu perkongsian yang saya dapat daripada jurnal antarabangsa. Kenapa saya ambil jurnal ni? Kenapa tidak perkongsian daripada kes-kes di Malaysia? Sebabnya belum ada lagi kajian yang disiarkan mengenai tajuk PDPR ni lah yang secara spesifik untuk kes kita di Malaysia. Okay, so kajian yang saya bentangkan ni adalah mengenai kesan psikososial homeschooling during the COVID-19 pandemic. Perbezaan ini adalah perbezaan yang diceritakan tentang apa yang dialami oleh 7 negara Eropah dan juga berkaitan keluarga yang ada anak dengan penyakit mental ataupun tidak. Kajian ni dilakukan pada tahun lepas. Kajian ni melibatkan 6,720 ibu bapa, jadi satu kajian yang sangat besar yang dijalankan di 7 negara iaitu Sweden, Spain, Belgium, Belanda, Netherlands, United Kingdom, Itali dan Germany. So kesimpulan yang dapat diambil daripada kajian yang dilakukan oleh Torel dan rakan-rakannya adalah homeschooling yang dijalankan sewaktu COVID-19 pandemik ini rata-rata tidak berkualiti, kurang sokongan dari pihak sekolah, okay, dan mereka menjangkakan akan ada kesan negatif secara keseluruhan kepada ibu bapa dan kanak-kanak. Dan pembelajaran atas talian juga jarang berlaku di kebanyakan negara. Dan seperti yang berlaku juga di Malaysia, kebanyakan ibu bapa perlu bertanggungjawab ke atas pembelajaran anak masing-masing dan ini adalah suatu perkara baru yang sukar untuk mereka lalui tanpa pengalaman dan juga sokongan daripada kawan-kawan. Okay. So ibu bapa juga melaporkan mereka lebih tertekan, berasa risau, rasa terasing serta melaporkan yang mereka mengalami konflik rumah tangga. So ini mungkin terjadi kerana tiada pembahagian tugas yang jelas di antara suami dan isteri dalam menguruskan PDPR. Okay, sebahagian ibu bapa melaporkan mereka minum lebih alkohol dan mengambil dadah untuk mengurangkan rasa tertekan. Walau bagaimanapun perbezaan yang berlaku di antara ketujuh-tujuh negara ni adalah sangat kecil. So maksudnya
hasil penyelidikan ni adalah lebih kurang sama di ketujuh-tujuh negara. Kalau ada perbezaan hasil penyelidikan pun, perbezaan tu adalah sangat kecil. Okay. Dan kesan yang mereka alami ni, kesan negatif yang saya bentangkan sebentar tadi, akan lebih ketara jika ibu bapa tersebut mempunyai anak yang berpenyakit mental. Okay. Walau bagaimanapun, terdapat sebahagian kecil ibu bapa yang berpendapat bahawa pembelajaran di rumah ni dapat memberi kesan positif kepada mereka dan anak-anak. Okay. Walaupun hanya sebahagian kecil yang melaporkan kesan positif ni. Dan apa yang lebih merisaukan adalah sekiranya terdapat kesan buruk pembelajaran di rumah yang mempunyai kesan jangka panjang, dan kita seperti yang saya tunjuk dalam gambar awal-awal tadi, ianya mungkin menambahkan lagi jurang akses antara golongan kaya dan golongan miskin, dan juga golongan yang berada di bandar dan di luar bandar. Okay. Jadi ada beberapa tips yang kita boleh amalkan untuk mendapatkan keseimbangan antara menjalankan PDPR dan rumah, dan juga keseimbangan hubungan antara ahli keluarga. Untuk PDPR, yang pertama, untuk mendapatkan PDPR yang lebih berkualiti, seelok-eloknya kurangkan gangguan anak tersebut daripada gangguan yang boleh ada di rumah lah, contohnya televisyen, okay, adik-beradik lain yang tiada PDPR dan sebagainya. Saya rasa mungkin ada ibu bapa yang boleh melaksanakannya dengan baik, tapi kalau keadaan rumah yang mempunyai ahli rumah yang ramai, mungkin agak sukar dilakukan. Okay. Seterusnya, digalakkan ibu bapa mempunyai hubungan yang rapat dengan guru-guru kelas masing-masing supaya ibu bapa sentiasa update dengan apa tugasan yang diperlukan dan bagaimana PDPR itu dapat dilaksanakan dengan lebih baik di rumah. Okay, satu lagi, ibu bapa dan anak-anak kena peka dengan jadual. Okay, saya ada pengalaman semasa anak saudara saya berada di rumah saya, dia ingat kelas tu tak ada, tetapi rupanya dia tersilap kelas. Jadi bila dia masuk, sebahagian kelas tu telah berlangsung, jadi dia tertinggal sebahagian daripada kelas tu lah. Okay. Tips seterusnya, pembelajaran di luar talian juga harus dilakukan seiring dengan pembelajaran yang dilakukan di atas talian. Okay, sebab PDPR ni bukan sepanjang hari dan bukan semua kelas. Jadi seelok-eloknya di luar PDPR tu, murid-murid ni kena continue lah pembelajaran mereka berdasarkan buku teks yang biasa digunakan. Seterusnya, merehatkan minda di antara kelas. Seperti yang kita sedia maklum, kita punya apa yang kita panggil attention span ataupun kebolehan kita untuk memberi tumpuan tu ada jangka masa yang terhad. Jadinya adalah dinasihatkan supaya antara kelas-kelas tu pelajar-pelajar ni merehatkan minda lah. Boleh melakukan aktiviti, main games ke, minum dan sebagainya, dan tapi sekurang-kurangnya baru mereka keluar daripada komputer tu ataupun handphone dan sebagainya, bagi dia buat sesuatu yang dapat merehatkan minda. Okay. So kanak-kanak dan ibu bapa juga digalakkan untuk memberi dan menerima maklum balas. Jadinya sekiranya anda rasa PDPR itu tidak dilaksanakan secara baik oleh guru kelas tersebut, digalakkan ibu bapa memberi maklumat yang konstruktif. Jangan kritik cikgu tu, sebabnya kalau kritikan tanpa maklum balas yang membina, maknanya perkara itu tidak akan dapat diperbetulkan pada masa hadapan. Okay, seterusnya fleksibel. Jadi anda tidak perlu rasa tertekan kalau macam pengalaman anda pada sesuatu hari itu lebih sukar berbanding hari-hari yang lain. Jadi kena take it easy lah, okay? Jangan terlampau tertekan. Okay? Jadikan pembelajaran pengalaman yang menggembirakan, ini terutamanya kepada guru-guru yang menyediakan PDPR. Saya faham yang guru-guru memang tidak mempunyai pengalaman, mungkin tidak mempunyai latihan yang mencukupi untuk menyediakan PDPR, tapi kita boleh sentiasa belajar, okay, dan seelok-eloknya sekiranya masih lagi ingin meneruskan PDPR, jadikanlah pengalaman PDPR tu sesuatu yang menggembirakan. Lepas tu bantu anak-anak anda berhubungan dengan rakan masing-masing, okay.
Mungkin melalui talian telefon, WhatsApp dan sebagainya. Walau bagaimanapun anda hendaklah sentiasa mengawasi aktiviti online anak-anak ni. Sebab kita tak tahu kalau dia sorang-sorang, kalau ada pop-up benda-benda yang tak sepatutnya tu, di situlah peranan ibu bapa untuk memastikan yang anak-anak ni tidak terdedah dengan unsur-unsur negatif. Seterusnya digalakkan ibu bapa berbincang secara terbuka dengan anak-anak. Okey. Berbicara tentang kelas, tentang pelajaran yang dilakukan yang anak-anak tu dapat pada hari tersebut, okey. Dan kita ibu bapa ni ramai yang jadi guru terjun lah, kita kata, bukan bidang terjun, kita jadi guru terjun sebab tiba-tiba dalam satu hari tu kalau anak ada matematik, ada bahasa Arab, ada hafazan, ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, maknanya kita kena jadi cikgu untuk semua subjek tersebut, dan ini akan menyebabkan ada ibu bapa tertekan sebab kandungan pelajaran yang ibu bapa ni belajar pada masa dahulu dengan apa yang anak-anak belajar pada masa sekarang adalah tidak sama. Dari segi situlah kita panggil support group kan, antara ibu bapa dengan guru-guru tu sangat penting. Okey, itu saja perkongsian yang saya ada untuk hari ini. Okey, berkenaan tajuk PDPR.